maka lahirlah satu jiwa, satu nama kenikmatannya. Oke bro, itu first saya withdraw 1.500 dulu first trip, pasnya saya ambil lagi. Tuan Azman dan Tuan Nirwan, sekarang saya di pos laju di Kaskwe. Saya coba atur di sini ya. Ini saya punya nomor giliran. Tidak juga ramai lah orang dari sini. Semasa saya tengok nomor dia tadi 40. Gelap hitam akan disucikan dengan jihad jalan kita. Azman dan Tuan Irwan, alhamdulillah selesai tugasan renew rotek kedua-dua tuan. Dan selanjutnya daripada Likaskue ini, saya akan teruskan gerakan untuk hantar ke tempat Tuan Azman dulu. Sebenarnya saya tidak tahu tempat Tuan Azman ni, tapi sampai di Kolej Kesihatan nanti saya akan hubungi Tuan Azman, mana tahu boleh berjumpa di sana apa kawan. Kemudian baru saya masuk ke tempat Tuan Irwan di UiTM. Yang pejabat kesihatan tu Tuan Irwan di sebelah loyang tu. Settle sana baru saya masuk ke tempat tuan. Selamat datang. Sekarang ni saya dalam proses serahan barang customer Rotek di Taman Hilltop Loyang. Tapi saya kurang mahir masuk perumahan, so saya ambil perkhidmatan GrabCar lah untuk memudahkan urusan. Terima kasih GrabCar sebab memudahkan urusan rana macam kami kan. Ya macam ini saya akui memang saya yang tebal sikit ni, tak pandai cari map. So saya guna GrabCar untuk hantar Rotek customer ke rumah dia. Hai Tuan Irwan, sekarang saya di klinik kesehatan Loyang. Saya guna GrabCar untuk hantar Rotek tempat penerima, tugas yang sama. Oke, lepas ni saya balik daripada Loyang ni terus ke tempat Tuan lah di UiTM. Sampai nanti saya update dengan Tuan kalau saya sampai di gate utama UiTM. Alright Tuan Irwan. Bandulan Tuan Irwan, sekejap lagi sampai di UiTM. Alhamdulillah saya sampai sudah di gate utama masuk ke UiTM ni. So saya tinggalkan di balai pengawal nanti ya. Nanti Tuan Irwan tutup saja. Alright. Okey, question answer slot dalam video runner daripada Abang Rana Fazli petang ini. Persoalan yang panas juga dalam isu runner, bagaimana menentusahkan kadar upah runner. Okey, bagaimana menentusahkan kadar upah runner. Bagi Abang Rana Fazli sendiri, okey ini bagi pihak Abang Rana Fazli sendiri ya. Dalam menentusahkan kadar upah runner ini, sambil kedua-dua pihak customer dan runner timbang tara lah. Mungkin satu tugasan itu bagi Abang Rana Fazli sendiri, Abang Rana akan timbang tara bermula daripada jenis kerja, jarak penghantaran, saiz barang yang dihantar, penggunaan masa dan persetujuan pembayaran dari pengguna. 5 faktor tu Abang Rana Fazli jadikan sebagai satu alat, kan alat tu lah, tapi macam cara untuk menimbang tara kadar upah lah. Contoh sepanggar ke KK, mungkin Abang Rana Fazli akan buka harga RM30. Bila pengguna rasa macam mahal, dia boleh down lagi tu, beli kurang lagi pun, bergantung kepada barang yang dibawa. Tidak semestinya runner buka harga itulah fix, dia ada diskon juga betul, ada turun harga lagi orang bilang. Tapi kadang-kadang lah, tadi Abang Rana Fazli ada sebut tentang penggunaan masa. Bila satu tugasan tu melibatkan masa yang panjang, lebih daripada sejam, yalah timang-timang tara lah kan. Tidaklah mahal, tapi orang bilang pandai-pandai lah adjust, sebab human service bah, orang bilang human resourcement, sumber manusia. So sama-sama timbang tara lah, tidak juga mahal, tidak juga murah, sama-sama kita orang bilang saling membantu satu sama lain, pengguna dan runner memudahkan dan pengguna dimudahkan. Tapi pokok pangkal dia itulah, dalam setiap upah yang dibuka harga tu dia masih boleh runding lagi begitu, masih boleh kasih down lagi harga dia. Kejap lagi tukar baju, jogging. Okey juga nih, jogging area-area sini nih. Okey, itulah jawapan bagi persoalan bagaimana menentusahkan kadar upah runner. Ada perbincangan antara pelanggan dan runner bergantung kerja, penggunaan masa, jarak penghantaran dan saiz barang yang dihantar. Itulah antara yang teori untuk menentusahkan kadar upah runner. Alright, thank you menonton jawapan persoalan ini.